Seperti pinggan dengan mangkuk, salah sedikit pasti berhantuk. Inilah peribahasa Melayu yang sangat rapat untuk dikaitkan dengan hari ini punya topik perbincangan. Topik yang sentiasa menjadi isu perdebatan, iaitu dilema anak muda, rumah atau kereta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahasa kepada anda semua dan salam Minggu Saham buat anda semua. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bertaakul, berdiskusi minda, bersantai dengan segala ilmu yang ada untuk kita cuplik dan aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Pastinya melalui sesi perkongsian kita pada hari ini mampu memberi nilai tambah yang baharu yang banyak sangat kepada hadirin dan hadirat semua. Baiklah hadirin dan hadirat semua, untuk pengetahuan pada saat dan ketika ini kami sedang bersiaran langsung di Facebook dan juga YouTube, dan kami bersiaran langsung di Setia Fountains Bertam Pulau Pinang. Kami berada di Setia Fountains Bertam Pulau Pinang kerana apa? Kerana kami ada Minggu Saham Amanah Malaysia, MSAM. Di MSAM ni kan saudara, ataupun kepada penonton yang ada yang mana masih lagi belum berkesempatan, yang belum ada ruang dan peluang untuk hadirkan diri anda, cepat-cepatkan untuk diri anda hadir ke program kami. Kerana melalui program ini, apabila anda semakin cepat untuk hadir ke program kami, maka semakin banyak nilai tambah yang anda boleh peroleh. Antaranya nilai tambah berkenaan ilmu kewangan, berkenaan ilmu pelaburan, bagaimana cara kita nak elak dari kena penipuan, dan bagaimana kita nak orak segala literasi kewangan. Semuanya ada di Setia Fountains Bertam Pulau Pinang. Dan hadirin dan hadirat, seperti biasa, hari ini pada jam 12.30 hari kami akan ada bual bicara sembang-sembang ASNMB, dan pastinya kami akan keutarakan dari hari ke hari. Kami akan keutarakan panel yang cukup berketerampilan, yang cukup berkredibiliti, yang mampu kenal selok belok dari setiap segi. Dan dengan kata-kata itu, saya mau perkenalkan kita punya panel kita pada hari ini, iaitu Puan Nafisah. Baik Puan, apa khabar Puan? Baik, baik. Macam mana Puan datang dari mana Puan? Saya dari KL. Dari KL, samalah kita. Sama. Jumpa Jadi kat highway. Puan sampai dari KL, adakah Puan dah berkesempatan untuk jalan-jalan di Ruai yang ada? Belum lagi sebenarnya. Belum sempat lagi. Sekejap lagi saya nak pergi singgah. Saya nak singgah. Tapi apa yang saya boleh pesan kepada Puan sebelum kita nak jalan-jalan di Ruai yang ada kan? Saya memang katakan dan saya memang jamin keselesaan pasti ada. Betul, betul. Saya nampak tadi memang sebenarnya tak sabar nak masuk. Betul. Sebab kalau kita nak jumpa karnival seumpama ini di tempat yang lain, memang ibarat mahal dibeli sukar dicari. Memang sukar nak jumpa event ataupun karnival seumpama ini, kerana kalau kita pergi karnival lain, mungkin kita akan rasa panas. Tapi di sini memang saya jamin penghawa dingin tu merata-rata ada. Selesa ya. Contohnya sekarang lah Puan, betapa selesanya kita. Yeah. Memang setitik keringat peluh pun tiada. Baiklah Puan, jadi itulah yang kita akan keutarakan pada hari ini di MSAM melalui bual bicara sembang-sembang ASNB, dan saya ingatkan lagi sekali kepada anda, jangan lupa untuk hadirkan ke program kami yang akan berlangsung sudah bermula dari 30 September sehingga 8 Oktober. Jadi hari ini dah merupakan hari ke-6. Mungkin yang mana belum hadirkan diri itu dah banyak dah segala peluang dan ruang yang tuan-puan telah pun terlepas. Bak kata orang tu biarlah terlepas, kerana kita walaupun rasa rugi ibarat licin bagai membasuh perahu, tapi kita kena terus menjadi elang yang menyongsong angin, terus berani untuk hadirkan diri pada hari ini kerana bermacam perkara yang akan kita peroleh sebentar sahaja lagi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya lupa untuk kenalkan diri saya. Bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Saya Mas Zidane Zidane bin Abdul Aziz, atau dikenali dengan Zidane Zidane Aziz Desa, atau mungkin dikenali dengan saudara. Jadi saya merupakan moderator anda. Jadi saya akan menemani anda untuk bersama-sama kita layarkan bahtera bersama nakhoda kita, iaitu Puan Nafisah. Baiklah Puan Nafisah, tanpa buang-buang masa, mungkin kita boleh terus ke topik perbincangan kita. Ya. Yang pastinya mungkin menjadi isu perdebatan kita pada hari ini. Ya, betul. Tapi sebelum itu, mungkin kalau saya nak tanya kepada Puan lah, saya boleh tanya, Puan kalau pengalaman ataupun sewaktu Puan di peringkat awal, kereta atau rumah yang Puan jadikan pilihan utama? Okey, betul lah di peringkat saya, masa saya muda kan. Ya. Okey, so di masa saya mula-mula bekerja, baru saja bekerja, dapat gaji
Saya rasa bulan ketiga saya terus beli kereta. Tapi sebab apa? Pada masa itu kereta tu jadi keperluan kepada saya. Sebab saya memang tiada kenderaan untuk pergi kerja. Pada masa itulah. So lama selepas itu baru saya beli rumah. Tapi sebenarnya masa tu sebelum saya beli kereta, sebenarnya saya ada kereta parents. Tapi kereta tu sangat uzur lah. Jadi bila kita guna minyak jadi terlalu mahal. Kemudian terpaksa repair. Jadi nak tak nak masa tu terpaksa beli kereta baru untuk bekerja. Faham. Baik, itulah hadirin dan hadirat, itu baru mukadimah kita. Kita baru masuk lagi soalan kita. Dan soalannya yang mungkin saya boleh ajukan kepada Puan Nafisah. Mungkin boleh sama-sama kita renung. Bagaimana keadaan literasi kewangan yang kita sedar bahawa ilmu itu merupakan ilmu yang penting bagi setiap individu. Namun, ilmu literasi kewangan ni kan tak semua orang tahu. Betul. Dan contohnya apabila anak muda baru saja mula kerja, terus mohon loan rumah atau kereta. Terus mohon. Sedangkan baru saja mula dapat kerja dan baru ada pendapatan. Kita tak cakap bahawa kita nak kecap rumah atau kereta idaman ini menjadi satu kesalahan. Tapi yang kita nak cerita pada hari ini kerana kita punya kekhawatiran. Ia bersangkut mengheret literasi kewangan yang ada. Betul. Jadi pada pendapat Puan Nafisah, saya rasa kurang dekat lah saya panggil Puan Nafisah. Boleh tak kalau saya panggil apa? Ada tak nama lain? Boleh panggil Kak Naf. Kak Naf. Ya, saya baru teringat. Tadi bos saya, Kak J dia bagi tahu yang boleh panggil Kak Naf, nama manja dia. Baru rasa dekat. Baik, Kak Naf, apa pendapat ataupun sisi pandang Kak Naf lah terhadap literasi kewangan anak muda masa kini? Okey, secara generalnya anak muda zaman sekarang kita sebenarnya banyak terpengaruh di social media. Okey, so ada orang yang pada pendapat saya dia ambil pengaruh yang bagus, iaitu dia belajar tentang kewangan di social media sebab ramai orang sharing tentang literasi kewangan di social media. Tapi pada masa yang sama banyak most lah di social media ni menunjukkan tentang orang lain beli kereta, orang lain yang sama umur sebaya dengan kita dah beli rumah. Jadi kat situ dia ada pressure. Dia ada pressure. So literasi kewangan kita boleh ada, anak muda ni ada literasi kewangan, tapi pada masa yang sama ada juga pressure daripada social media untuk memiliki. Jadi sebenarnya kalau kita nak kata, kalau kita terpengaruh dengan pressure tu, kita membuat keputusan yang salah. Jadi literasi kewangan kita ni belum lagi tinggi lah. Sebab literasi kewangan ni adalah pengetahuan kewangan. Lepas tu kita mampu guna ilmu tu untuk decide nak beli pada masa tu keperluan atau kehendak. Jadi banyak pressure-pressure social media lah. Bukan tak ada literasi kewangan, tapi pada masa yang sama terpengaruh. Faham, sebab itulah juga ada peribahasa Melayu yang berbunyi ukurlah baju di badan sendiri. Betul. Kalau salah kita mengukur, maka baju yang kita pakai kelihatan sempit. Kita kadang-kadang tertengok baju orang lain, ukuran orang lain, income orang lain. Betul. Tapi hakikatnya bila kita nak pakai ukuran orang lain pada badan sendiri, kelihatan sempit dan kelihatan baju pinjaman. Tak cukup lah kesimpulannya. Betul. Jadi cubalah kita mengikut air dalam berkumbah, air dangkal yang bercembuk untuk kita sama-sama contohi. Baiklah Puan, kalau itu berkenaan anak muda di luar sana. Jadi kali ini mungkin saya nak letak yang lebih rapat dengan diri saya. Okey. Contoh macam saya. Saya baru saja mula kerja, baru ada pendapatan. Betul. Dan saya punya pilihan iaitu saya fikir rumah atau kereta mana patut didahulukan, saya pilih kereta. Okey. Macam tu. Tapi kalau saya fikirkan, kalau saya pilih kereta, ia terus mengalami penyusutan. Okey. Tapi kalau saya pilih ataupun dahulukan rumah, dia ada terjamin dia punya pelaburan, dia punya harga dia yang terus meningkat. Kalau bercakap tentang itu, harga terus meningkat. Tapi kalau saya tiada kereta, nak datang program ini, mungkin saya bertongkat. Saya tiada depan Puan. Jadi, ada tak faktor-faktor yang boleh dipertimbangkan sebelum saya nak dahulukan kereta atau rumah? Okey, sebenarnya bila kita nak decide, nak beli kereta atau rumah, kita kena decide untuk keperluan kita pada masa itu.
Keperluan kita pada masa itu. Macam contoh tadi, tak ada kereta nak pergi kerja. So memang kita sepatutnya adalah belilah transport. Tapi transport tu tak semestinya kereta. Kemungkinan motor. Dan kereta pula tak semestinya kereta yang terus upgrade yang terus yang mahal. Ya. Mungkin kereta sebenarnya kita boleh beli kereta yang second hand. Sebab ramai orang bila fikir beli kereta terus fikir kereta idaman. Ya, betul. Kan? Bila beli kereta, apa kereta idaman you? Contohnya Honda. I cerita pasal kereta kurang sikit. Okay. Tapi bila orang cakap pasal you nak beli kereta apa? Kita terus dalam minda kita dream car kita. Ya. Tapi sebenarnya faktor yang kita kena fikir ialah income kita pada masa kita mula bekerja dan keperluan kita sebenarnya sebagai transport pergi balik kerja. Jadi transport pergi balik kerja tak semestinya transport itu mahal. Transport itu jenama yang terus dream car kita. So kita kenalah fikir short term goals. Maksudnya dalam masa 1 hingga 3 tahun, masa mula-mula bekerja ni, kita nak fulfill short term goals kita dulu, iaitu ada income. Kemudian mungkin pindah kerjaya supaya income naik lebih tinggi. So untuk tujuan tu kita perlukan transport yang boleh bawa kita bekerja. So transport itu tak semestinya mahal sebab kalau kita nak terus beli transport yang mahal, kita mungkin tak boleh fulfill long term goals kita. Iaitu nak beli rumah pula lepas tu. Sebab kalau duit kita dah habis banyak di short term goals beli kereta, kita nak beli rumah nanti kemampuan income tu tak dapat nak beli rumah. Jadi kita kena fikir short term goals untuk kerja dan kemudian gabung dengan long term goals later nak beli rumah. Tapi anak muda dia ada lagi satu goals je. Apa dia? Apa tu? Kahwin. Kahwin. Kita jangan lupa. Yang ini hari ni kereta dan rumah. Tapi sebenarnya ada lagi satu tengah-tengah tu iaitu kahwin. Jadi bila kita fikir kahwin ni, keluarga kita ni kita nak settle down di mana? Itu lagi satu medium goal lah, tengah-tengah. Okey, itu lagi satu. Bila kita kahwin ni, usually kita tak settle down di tempat, mungkin tempat kita kerja tu. Mungkin sekarang kita kerja di Penang, di Bertam. Tapi kita punya, lama-lama kita sebenarnya ada dream nak kerja di KL contoh. Atau di overseas. So kita kena fikir long term sikit. Kena fikir long term sikit. Kemudian, bila kita masuk hal kahwin, berkeluarga ni, kat mana kita nak, kalau kita nak fikir, nak beli rumah, faktor nak beli rumah. Jadi anak-anak nanti nak sekolah di mana? Sebab bila kita dah beli rumah, kita akan tie down, nak settle down di tempat itu. Sebagai contoh saya lah dulu, rumah pertama lepas beli kereta, saya beli rumah di Puchong. Tapi family saya ni, saya dibesarkan di area Selayang, Sungai Buloh. Jadi jauh. Tapi kenapa saya beli rumah di Puchong pada masa tu? Sebab ada offer. Kelakar tak? Ada offer. Iaitu tak payah bayar down payment. Everything falls into my income masa tu. Saya boleh bayar, tak ada down payment, ada rebate. Rumah tu memang cantik. Jadi macam, tapi kita pun terus decide masa tu. Macam saya nak rumah. Masa tu ada rasa peer pressure. Kawan-kawan semua dah beli rumah. So I feel the pressure. So saya pun, tak ada down payment. Okay, down payment boleh keluar EPF. So kita pun, beli. As easy as macam nak beli, macam nak beli phone. As easy as that. Walhal rumah ni satu komitmen yang besar. Sebab lepas saya beli rumah tu, it was dah 12 tahun, cuba teka berapa tahun saya duduk di rumah tu. 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun sahaja saya duduk di rumah tu. Lepas tu saya dapat anak, baby first. Saya tak boleh duduk rumah tu sebab alamak nak pergi kerja, anak siapa nak jaga. So dia banyak isu lah after that. So macam saya pun move back to Sungai Buloh. Where my family is. So jadi macam rumah tu, apa nak buat dengan rumah ni? So actually saya dah buat satu kesilapan lah masa tu. Iaitu saya tak fikir long term. Tak fikir lepas tu ada anak jadi macam mana. Kita make a fast decision masa tu just because. Okay, so itu yang saya kata long term goal, kat mana kita nak settle down tu adalah faktor yang sangat penting. Especially family tadilah. Alright. So lepas saya beli, bila kita dah beli satu rumah tu, kita nak jual tu sebenarnya it's not easy. Dan apa yang kacau kita dia bunyi macam beli rumah, kalau tak boleh jual senang kita sewa lah. But it's not as easy as that. Cash flow kita kacau.
cash flow bulanan. Faham. So lagi satu faktor ialah financial stability semasa kita sekarang. So anak-anak muda ni financial stability mungkin belum stabil. So macam mana kita nak tahu duit kita ni cukup tak nak beli kereta atau rumah? Kita kena cuba bayar dulu kereta dan rumah tu as if kita dah beli. So contohnya kita nak beli kereta, beli rumah berharga 1,000. Okay. Every month try to put aside 1,000. Jangan kacau langsung. Seolah-olah kita dah beli dah rumah tu. So dalam bulan pertama kita put aside 1,000. Jangan kacau. So adakah kita boleh sustain selama 3 bulan, 6 bulan? So kalau bulan ketiga dah goyang dah ni, maksudnya kita belum financially stabil untuk beli rumah tersebut. Atau kereta yang mahal. So instead of 1,000 mungkin kena beli kereta yang 500. Faham. Alright. Jadi itulah kadang tu orang tu dah sibuk nak menari sedangkan gesek bola, gesek biola pun tiada dahulu, dan kadang tu orang dah sibuk nak melompat tapi diri sendiri belum bertumpu dulu. Jadi puan, itu banyak dah idea yang saya rasa secara saya punya pendekatan diri tu dah macam-macam perkara dah saya dapat dari puan. Sebab saya sendiri memang saya dalam fasa saya rasa selepas kereta ni saya nak beli rumah dan saya rasa dalam masa terdekat ni juga nak beli rumah. Tapi saya rasa idea yang baik, strategi yang baik itu puan beri tadi. Kita cuba latih diri dulu. Cuba letak, put aside money dulu. Memang saya akan praktikan. Saya pastikan saya akan praktikan. Okey. Baiklah. Mungkin saya rasa kita boleh duduk semeja, mengikat sekata untuk duduk kerusi bersama, menyatakan bahawa rumah dan kereta dua-dua ada keperluan. Kalau kita ada rumah, kita tak perlu lagi menyewa. Kalau kita ada kereta, kita mudah untuk ke mana-mana. Jadi ini bermakna kedua-duanya ada keperluan, bergantung kepada kehendak masing-masing bagaimana keperluan tersendiri. Jadi mungkin puan ataupun Kak Naf sendiri boleh terangkan dengan lebih rapat apa lagi kelebihan yang mungkin saya tak nampak apabila kita ada kedua-duanya. Okey. Kelebihan memiliki kereta untuk anak muda graduan yang baru bekerja, saya nampak sekarang ni kalau kita tengok iklan job, ramai akan tulis kat situ memiliki kenderaan dan boleh drive. Memiliki kenderaan lah. Kenapa banyak resume macam tu? Sebab keperluan kerja sekarang ialah untuk drive around dan memiliki kenderaan. Jadi itu satu faktor yang anda kena kelebihan memiliki kereta. Maksudnya, kalau ada job yang macam tu, anda boleh accept dan anda boleh commit. Tapi, memiliki kenderaan kereta, ada lagi satu kereta atau motor, ada kelebihan dia iaitu kita boleh buat side income. Grab food, Grab kan. So, ada kelebihan di situ, anak muda kerjalah keras pada masa muda-muda ni. Itu pesanan saya. So, kalau nak buat Grab food, nak buat Grab car, menggunakan kenderaan yang anda ada, why not? Itu adalah satu kelebihan yang anda kena nampak. Anda boleh buat side income menggunakan kereta. Kelebihan rumah pula, of course kita tak perlu menyewa. Tapi kita kena ingat rumah ni, bila kita nak beli, dia ada satu komitmen yang besar. Dia bunyi macam saya tak bagi beli rumah. Tapi sebenarnya saya nak anak-anak muda ni jangan terburu-buru beli rumah. Sebab kalau tak, anda mungkin tersilap langkah macam saya tadi. Lagi satu kita kena ingat bila kita beli rumah, bila kita mula bekerja, income kita lama-lama insya-Allah akan naik. Kita bertukar kerjaya, rezeki kita bertambah. So mula-mula kita rasa macam saya nak beli rumah rumah atas. Tapi sebenarnya saya nak rumah landed. Tapi disebabkan income kita sekarang nak boleh beli rumah atas je, kita settle down dengan rumah atas. Rumah tinggi, apartmen, kondo. Tapi lama-lama kan income kita naik. So sebenarnya kita boleh beli rumah landed tu. So sebenarnya rumah ni memang banyaklah kelebihan dia. Macam kita cakap tadi, harga naik. Tapi harga rumah memang naik. Tapi kita kena ingat net worth kita kira ialah harga semasa rumah minus dengan nilai loan. Itu net worth kita. So, memang harga rumah boleh naik, tapi tidak semua rumah naik value dengan laju. Betul. Kita kena ingat juga, memang secara generalnya harga rumah naik, tapi tidak semua rumah naik
dengan laju, dan kalau kita tersilap beli rumah yang tak jalan. Sebab saya ada juga pengalaman tu. Another house yang saya beli, rumah tu terbengkalai. So apa yang jadi pada cash flow ialah kita kena keep paying. Ini pun another terburu-buru decision yang saya buat. Ini decision terpengaruh orang panggil. Kita terpengaruh di social media, kita beli rumah. Kononnya saya nak buat rumah as property investment lah. Tapi everything is, itu saya kata financial, berbalik pada soalan pertama tadi. Kalau kita ada a good financial literacy, pada masa kita nak buat keputusan tu, insya-Allah kita akan buat keputusan yang bagus berdasarkan kemampuan kita pada masa tu. Jadi itulah antara kekurangan dan kelebihan yang kita nampak. Bak kata orang tu, kuat ikan kerana radai, kuat ketam kerana sepit, kuat burung kerana sayap. Pasti kekurangan itu ada kelebihannya. Jadi kalau kita bercakap untuk soalan yang lebih lanjut, apa yang Kak Naf ceritakan sebentar tadi, saya yakin ramai yang berada dalam kalangan kita ni mafhum dengan apa yang dengan Kak Naf sampaikan. Bahawa beli rumah ni adalah lebih digalakkan kerana boleh jadi rumah ni kita boleh jadikan ia sebagai aset ataupun jaminan pelaburan. Tapi saya yakin apa membuatkan orang berasa sakit apabila mereka menyedari bahawa proses nak beli rumah ni prosesnya agak rumit. Jadi mungkin Kak Naf sendiri boleh ceritakan dengan lebih rapat lagi bagaimana proses tu nak beli rumah yang dikatakan rumit tu. Kenapa proses beli rumah ni rumit? Ialah kerana kadang-kadang kita ni tak cukup checking cash flow kita. Betul tak kita mampu nak beli rumah? So proses itu adalah sebenarnya kita kena ambil bila kita nak beli rumah. Okey, saya jawab dulu. Proses nak beli rumah ialah mula-mula kita pergi tengok dulu rumah yang idaman kita tu. Kita nak beli Kemudian kita kena check monthly kita mampu atau tidak. Simple calculation ialah 1/3 daripada gaji kita untuk bayar monthly installment rumah. Nilai rumah yang kita nak beli seboleh-bolehnya kali 5. Kita ada panggil peraturan 335. Okey? 30% untuk bayar loan rumah. Okey, daripada gaji kita. So kita kira lah gaji kita berapa. Okey? Kemudian kali 5 untuk nilai untuk harga rumah yang kita boleh beli. Kali 5 gaji tahunan. So kalau gaji tahunan contohlah 100,000 senang kira. So kita boleh beli rumah 500,000. Alright. Tapi itu cuma calculation atas kertas. Sebab bila kita calculate, bila kita dah view rumah, proses nak beli rumah, kita pergi view rumah, kita dah tangkap cinta dengan rumah tu kan, suka dah, everything is perfect kan, everything is perfect about this house, everything dah menepati kriteria kita nak beli rumah. Kemudian kita pun kena bayar booking lah. Bayar booking around 3%. Alright, and then kita kena loan akan bank akan check kemampuan kita bayar loan. Alright, so itu yang wanted tadi, ada DSR, ada secrets, dia akan check everything. So dekat sini saya nak remind, kalaulah tiba-tiba kan dekat sini sangkut, kita kena ambil sangkut tu sebagai satu tanda yang sebenarnya kita belum ready. Do not go further dan kita buat yang banyak tips yang kata kalau loan sangkut kita boleh buat macam ni, macam ni, macam ni. Sebagai contoh, kita pinjam duit parents, parking tabung haji, parking ASB, 100,000, 200,000 parking ASB. Lepas tu untuk luluskan loan. Please do not do that. Ini sebenarnya tanda kita belum ready beli rumah. Sebab tu proses nak beli rumah ni dibuat rumit. Sebab rumah adalah komitmen yang besar. Jadi kita nak betul-betul kita bank akan make sure kita betul-betul boleh committed. Sometimes kita tak do the checking kita sendiri. Kita tak check cash flow kita. Berapa ramai yang tulis monthly budget dia. So kalau kita tak buat semua tu dan kita serahkan kepada bank dan bank come out with maaf anda punya loan tak lulus. Mungkin anda boleh guna tips-tips ni. Kat situ kita kena stop dan fikir balik. Okey, sebab proses rumah ni adalah nak tengok betul-betul tak kita layak. So bila dah kalau katalah kita betul-betul layak dekat situ, kemudian dia akan pergilah proses kita apply loan, sign SMP dan kena bayar the rest of the deposit. Alright. Sebab tu peraturan 335, the first 3 ialah kita kena ada 30% simpanan sebelum beli rumah. Kenapa? Daripada nilai rumah,
30% simpanan dari nilai rumah yang kita nak beli, sebab 10% deposit, legal fees lagi, kemudian kita nak dekor-dekor lawa-lawa. Rumah sekarang dekor-dekor lawa-lawa, buat IG rumah. Jadi kita kena ada 30%. That's a lot of money. Dan most of us, kita tak ada 30% sebelum beli rumah. Betul. Biasanya kita akan cashback, kita akan banyaklah. Semua tu betul, tapi my point kat sini ialah kena faham cash flow kita dulu sebelum kita masuk proses beli rumah tu. Once kita dah view rumah, kita dah tangkap cinta dengan rumah tu, kita akan buat banyak perkara untuk make sure kita lulus loan tu. Dan saya nak ingatkan, seboleh-bolehnya kita betul-betul get ready duit dan mentally untuk beli rumah. Faham. Jadi itulah antara kesulitan saya punya perancangan kalau ikut kereta ni. Lepas tu dalam masa terdekat kita nak beli rumah ni, terus bila saya dengar apa yang Kak Naf bagi tahu tadi, fikir banyak kali betul. Kita tak perlu nak titikkan kepada segala kekalutan tu. Dan saya sedar satu perkara di sini bahawa laut mana yang tidak berombak, bumi mana yang tak ditimpa hujan. Dan saya kena ingat satu perkara bila Kak Naf dah sebut tadi tu, terus saya teringat bahawa kalau yang ranting itu pasti akan melenting, yang dahan itu pasti akan mencocok, dan yang duri itu pasti akan mengait. Dan untuk pengetahuan Kak Naf kan, saya semalam berkesempatan untuk berjalan-jalan di Reruai yang ada. Berkenaan tadi yang Kak Naf ada sebut tentang 335 tu kan. Saya ilmu tu saya olah-olah dia macam di-refresh balik hari ni kerana saya ada dapat juga pengetahuan tu sebab dalam kita ada juga pameran rumah pun ada. Jadi saya yakin nanti mungkin boleh menjadi isu perdebatan Kak Naf dengan di Reruai yang ada di dalam. Peraturan 335 dia panggil. Betul. Boleh cari. Jadi itulah saya ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk hadirkan diri ke Setia Fountains Bertam Pulau Pinang. Kita ada Minggu Saham Amanah Malaysia, Karnival Literasi Kewangan yang mampu memberi input segala nilai tambah yang baru kepada saudara-saudara semua untuk kita sama-sama cuplik dan kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Baiklah Kak Naf, tadi kita sudah ada soalan bagaimana kita nak bercakap tentang apa faktor-faktornya, kemudian apa kelebihan-kelebihannya, dan saya rasa saat dan ketika ini mungkin adalah lebih sesuai untuk Kak Naf beri wejangan ataupun pesanan kepada penonton kita yang ada untuk memastikan rumah atau kereta mana patut didahulukan. Okey, rumah atau kereta mana patut dibeli dulu. Tapi sebenarnya sebelum kita membeli kereta atau rumah, kita kena ada beberapa perkara penting yang kita kena buat dulu, tindakan dari financial literacy kita. Pertama, kita kena ada tabung kecemasan, emergency fund. Wajib ada. Sebelum beli rumah, sebelum beli kereta, faham dulu emergency fund ni guna untuk apa. Bina dulu emergency fund. Emergency fund paling senang 1 hingga 3 bulan expenses anda, perbelanjaan anda. So katakan perbelanjaan bulanan, anak muda mungkin tak banyak lah, 1,000. Perbelanjaan wajib bukan perbelanjaan eat out tu, perbelanjaan wajib. 1,000 sebulan, so anda perlukan 3,000 tabung kecemasan. Ada ini dulu. Tabung kecemasan ni wajib ada sebelum beli kereta, sebelum beli rumah. Alright? Kemudian bila kita nak beli kereta dan nak beli rumah, kita kena tahu duit kita in out ni macam mana. Cuba tulis. Ramai orang tak tulis. Kita tahu dalam fikiran kita ada duit, ada ekstra. Tapi sebenarnya kurang ekstra tu. Tak cukup untuk nak beli kereta, tak cukup nak beli rumah. So tulis monthly commitment kita. Kemudian macam saya cakap tadi, tulislah financial goals. Apa yang kita nak dalam masa terdekat, dalam masa 5 tahun. Orang kata kelakar, tapi saya selalu kata tulis bila you nak kahwin. Tulis bila nak kahwin. It's not something yang kita perlu malu nak cakap. Kena tulis bila nak kahwin. Lepas tu bila nak kahwin nak ada berapa ramai anak. Ini kita panggil financial goals lah. Goals. Dia relate dengan kewangan. Okay. Kemudian bila anda dah beli kereta dan dah beli rumah, kita kena ada satu tabung, saya suka panggil sinking funds. Tabung ini untuk cover expenses yang bukan monthly installment tadi. Repair kereta, tukar tayar,
Renew road tax and insurance every year. Road tax and insurance ni sama tarikh dia datang. Tapi every year kita terkejut. Alamak, dah sampai dah rupanya renew road tax insurance. Lepas tu apa kita buat usually? Swipe credit card. So once you swipe credit card, renew road tax dan insurance, you akan repeat lagi tahun depan. Repeat lagi tahun depan. Dia nampak macam simple, tapi what happen ialah cash flow bulanan. So bila cash flow bulanan, terpaksa bayar credit card tadi, maka kat situ peluang kita nak next goal kita iaitu beli rumah, itu yang berkurang. Sebab kita dah komitmen credit card pula naik. Alright, so susun cara kita urus gaji kita dengan sistematik. Semua ni sebenarnya ada diajar, financial literacy ni diajar. Kalau saya ajarlah di social media saya. So sinking fund kereta kena ada. Kemudian dah beli rumah kena ada sinking fund rumah. Nak repair rumah, nak bayar insurans rumah. Rumah ni lagi banyak expenses daripada banyaklah expenses rumah ni, sangat banyak. Jadi kita kena ada satu tabung. Sinking fund ni ialah tabung. Kegunaan dia guna untuk kereta, kegunaan dia guna untuk rumah. Kenapa kita kena ada simpanan ini? Sebab kita tak nak kita bila contohnya tayar meletup nak kena bayar 400, 300 contohnya. Kita akan guna duit gaji. So bila kita guna duit gaji, kacau lah cash flow kita. So most of the time kita akan swipe credit card. Bila swipe credit card lagilah kacau. So sebelum membeli kereta, sebelum membeli rumah pertama, belajar tentang cara urus gaji. Cara urus cash flow kita, buat simpanan. Banyaklah kalau saya nak cerita apa yang nak kena buat ni kan. Lagi satu, jangan lupa anak muda invest duit. Belajar invest duit. Alright. I think that's all. Baik, itulah hadirin dan hadirat sekalian, antara pesanan ataupun wejangan yang diberikan oleh Kak Naf sebentar tadi. Saya kira sebenarnya agak pahit untuk ditelan kerana ada bermacam-macam kita punya usaha yang kita perlu lakukan bagi memastikan menjamin keselesaan berdasarkan keperluan kita. Walaupun ia pahit, tapi kita harus telan kerana ingatlah satu perkara, walaupun semanis-manis gula tetapi berpasir juga ia, dan sepahit-pahit mabul namun kelak menjadi ubatnya juga ia. Jadi baik juga yang pahit itu. Baiklah, kepada hadirin dan hadirat sebentar tadi, itulah antara pesanan dan wejangan yang telah diberikan. Dan kepada hadirin dan hadirat, kepada para penonton yang ada, kami pasti yakin dan percaya bahawa anda hadirkan diri di siaran langsung kami seawal jam 12.30 hari sebentar tadi kerana anda nantikan saat ini, iaitu soalan ataupun pop quiz. Kerana pop quiz kita akan adakan pada sesi ini, dan apa yang menarik melalui pop quiz ini, kami akan berikan hadiah voucher e-Shopee bernilai RM50 setiap orang. Caranya cukup menjawab soalan dan diberikan ruang untuk memperoleh, untuk dapat hadiah ni RM50 setiap orang ni kepada 5 orang yang terpantas dan yang paling tepatlah untuk dapat voucher RM50 e-Shopee ni. Bagaimana cara untuk kita nak menjawab soalannya? Bagaimana kita nak menang hadiah yang kita janjikan ini? Caranya cukup anda semua imbas QR code yang tertera. Inilah QR code yang ada, dan kami dari Minggu Saham Amanah Malaysia dan juga Amanah Saham Nasional Berhad sememangnya sentiasa menjamin kemudahan buat anda semua. Kami faham bahawa mungkin anda ada masalah untuk nak imbas QR code yang ada. Tidak menjadi masalah. Anda boleh sahaja pergi ke ruang komentar dan anda boleh tekan link ataupun laman sesawang yang ada. Di situ anda tekan, kemudian anda boleh menjawab soalan. Pastinya siapa yang tepat dan pantas mampu peroleh RM50 e-Shopee voucher. Baiklah, hadirin dan hadirat, sementara kita menunggu anda semua menjawab soalan ataupun pop quiz yang ada, saya rasa mungkin inilah ruang dan peluangnya untuk kita buka kepada mereka yang ingin bertanyakan soalan kepada panel kita yang cukup berketerampilan ini. Mari kita lihat ada tak soalan-soalannya. Baik, saya akan cari. Baik, kita ada. Ini soalannya dari Farah Najihah. Daripada Farah Najihah. Farah Najihah bertanyakan,
adakah memiliki rumah sekarang menjadi satu perkara yang utama untuk anak muda? Kerana nilai rumah sekarang tak sama macam dulu. Rumah semakin mahal. Minta pencerahan. Mungkin saya boleh ulang? Ya. Adakah beli rumah ini dah menjadi keutamaan kepada anak muda? Sebab rumah dah tak sama macam dulu. Harga dah semakin mahal. Jadi apa Bila pencerahan? kita nak membeli sesuatu yang besar nilai dia, kita kena tengok kemampuan sekarang, bukan kemampuan masa depan. Harga rumah memang akan sentiasa naik. Kita tak boleh nak nafikan. Tapi kita juga kalau kita beli atas dasar tu, adakah kita membuat keputusan yang betul untuk diri kita sekarang? Sebab anak muda ni, kalau kita cakap pasal anak muda ni, dia banyak faktor yang macam kita cakap tadi. Belum kahwin, belum settle down tempat kerja. Jadi kalau kita tergesa-gesa beli kerana harga rumah akan naik, adakah kita akan jadi macam saya tadi? Akan jadi macam saya tadi. Lepas tu tak duduk. Kemudian menyewa. Kemudian terpaksa jual. Mengambil masa jual dan along the way 12 tahun tu kita terpaksalah bayar loan rumah tu. Dan yes, boleh sewa tapi tak semestinya memberi positive cash flow. Jadi kita jangan gunakan alasan harga rumah sentiasa naik. Jangan rasa takut dengan alasan tu. Kena beli kerana kita betul-betul perlu dan pada masa itu kita betul-betul mampu beli rumah tersebut. Harap Baik. menjawab. Saya yakin pasti menjawab. Dan seterusnya kita ada pula soalan daripada Muhammad Akmal. Muhammad Akmal tanya, macam mana kita nak bagi tahu pada mak ayah yang kita nak beli rumah dulu? Walaupun rumah tu bukanlah satu keperluan untuk saya lagi. Macam mana cara nak bagi tahu dekat mak ayah ni? Okey. Dia ada 2 ayat dia kat situ. Bagaimana tahu mak ayah, tapi bukan keperluan lagi pada saya. Jadi saya nak dia yang bertanya tadi, sebelum tak beritahu mak ayah, anda fikir dulu. Kalau anda boleh cakap bukan lagi keperluan kepada saya, anda fikir dulu kenapa anda nak beli rumah tu. Sebab you sendiri dah sebut tadi, bukan lagi keperluan lagi untuk saya. Adakah nak beli untuk property? Sebab matlamat rumah ni kita boleh beli untuk dua, untuk duduk dan untuk sebagai property income. Jadi yang mana satu matlamat anda? Jadi kalau anda bukan keperluan tapi anda guna as property income, anda bolehlah bagi tahu parents anda beli untuk disewakan. Kalau saya kalau guna cara saya macam nak bagi tahu mak bapak ni, kita akan datang dengan kertas kerja. Barulah secara bijak. Maksudnya, okey mak, saya nak beli rumah ni. Rumah ni harga macam ni. Tapi sekarang market value macam ni. Dan saya boleh sewakan 1,000 sebulan. Tapi saya bayar 800 je. So saya ada positive cash flow 200. Macam itulah kalau kita, sebenarnya itu benda yang kita fikirkan sendiri. Tapi kita bagi tahu parents kita juga. Jangan just bagi tahu mak, ayah saya nak beli rumah. Dia memang jadi macam boleh kena marah ataupun no, jangan beli rumah. Ataupun, oh bagus beli rumah. Kita tak tahu. Saya tak tahu parents macam mana kan. Jadi, kalau nak bagi tahu, after you dah betul-betul decide yang you dah betul-betul yakin yang you nak beli rumah tu, silalah bagi tahu dengan kertas kerja. Bentangkan sikit. Macam tu. Jadi itulah mungkin kita akan jumpa kertas kerja diterima ataupun ditolak dalam institusi dalam institusi keluarga ni. Baik, seterusnya Kak Naf. Kita ada soalan dari penonton. Saya ada anak yang sebaya dengan Zidin, okey. Bila dapat je kerja terus nak beli kereta, dan kereta yang diimpikan tu tak mainlah Azia atau Myvi. Sama, nak kereta yang mahal-mahal aja. Apa nasihat Kak Naf? Nasihat saya anak muda dia memang macam tu. Kita nak buat macam mana kan? Bukan. Maksud saya memang anak muda ni, I mean we've been there kan. Kita pun kalau kita fikir kita dulu ni pun memang macam tu. Kita nak beli kereta yang kalau macam husband saya tanya husband saya, kenapa you nak beli kereta macam ni? Dia kata nak nampak handsome. So I think I understand lah benda tu kan, nak nampak handsome, nak nampak bergaya. Jadi sebenarnya bila kita ada anak yang macam tu, saya rasa kita buat macam tadilah, kertas kerja. So cuba kita beri diorang financial literacy. Okey, sekarang gaji you banyak ni. Berapa gaji you? Gaji you 2,000 contoh So kalau you beli kereta Honda, tak tahulah dream car dia apa kan, you akan bayar 1,500 sebulan. You 500 nak makan apa?
So kita bukan nasihat kosong, cakap bukan nasihat yang marah-marah. Maksudnya kita tunjukkan dia, okay, cuba you kira cash flow you macam ni. Lepas tu kita suruh dia, okay, harga kereta yang you nak beli 1,000 sebulan. Okay, put aside 1,000 sebulan, cuba bagi mak. Okay, kalau you boleh konsisten 3 bulan, okay, you boleh beli kereta ni. So maksudnya kita ni bukan nasihat mulut je. Nasihat dengan tindakan, cash flow, kereta kerja yang kita cakap tadi lah. Ya, memang selepas Kak Naf ceritakan sebentar tadi tu, rasa dekat sangat diri saya, seakan-akan rasa ditampar lah. Balik kena buat kereta kerja. Memang apa yang Kak Naf sebut, Honda apa semua, itulah saya punya pilihan tu. Dan betul, kita akan cubalah praktikan apa yang Kak Naf cadangkan sebentar tadi. Dan seterusnya kita ada pula soalan. Sebelum buat keputusan beli rumah, lokasi merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Ada tak tips yang Kak Naf boleh kongsikan untuk pilih lokasi yang sesuai? Lokasi ni saya bagi tips berdasarkan pengalaman saya lah ya, beli a few rumah. Actually satu kalau rumah untuk rumah duduk, please factor in your family dekat mana dan your tempat kerja kita. Lepas tu factor in sekolah anak-anak. Macam saya cakap tadi, benda tu kena ada dalam dream kita. Walaupun anak muda ni belum kahwin lagi. So kena ada factor in long term commitment tadi, long term goals tadi. So lokasi-lokasi ni macam contohnya kita nak tengok rumah ni, okey. Biasanya satu development tu dia akan tunjuk nak buat sekolah kat mana. So semua tu fit in tak dalam you punya kriteria yang you nak. So contohnya bila dapat, contoh anak muda dah kahwin, dapat baby, macam mana you nak hantar, benda ni macam kecil tau. Tapi anak ni siapa nak jaga? Kalau you jenis family yang macam okay, kena hantar kepada family juga, then you have to be near with your family. Kalau you jenis tak apa, hantar nursery, okay, then ada tak nursery yang menepati cita rasa you? So this factor dia nampak macam kecil-kecil, tapi inilah faktor-faktor yang sebenarnya akan bagi kita keputusan untuk beli kawasan tu ke tidak. Dia faktor-faktor kecil ni, sebab faktor-faktor besar ni kita dah nampak dah. Tapi faktor-faktor kecil ni. Nah, baik. Seterusnya kita ada soalan. Baik, ini Kak Naf, ada tak tips untuk anak-anak muda ni mampu memiliki rumah dan kereta sekaligus? Lagi-lagi pada usia muda ni, tips loan ke ataupun tips beli rumah ke? Tips loan tu tak adalah, sebab saya rasa tips loan ni dia akan rigid ikut income kita. So what we can do anak-anak muda ialah tambah income. I rasa opportunity kita ni banyak sangat opportunity untuk tambah income untuk anak-anak muda. Kalau saya lah boleh go back to my time dulu, I think I will work harder untuk tambah income. Pada masa muda. Sebab sekarang I rasa lagi banyak peluang untuk tambah income anak-anak muda ni. Macam-macam lah online sales. Kalau you ada talent, you can use your talent. Maksudnya jangan malas lah. Maksudnya masa muda ni use your time, your talent, masa yang ada untuk generate more income to actually you boleh beli apa yang you nak. Maybe kita tak boleh beli serentak at the same time. Tapi kita boleh beli kereta, and then now nak beli rumah kan. Why not? So, tapi at the same time, kalau kita nak beli both, we have to make sure cash flow cantik. Dan ada duit investment. Okay, lagi satu lah pesanan untuk anak muda ialah jangan lupa invest duit. Jangan lupa invest duit. Every month have to put money, ASB, sebab masa, compounded interest tu memerlukan masa. Alright, so sebenarnya kita tak perlu mengikut, pendapat saya, kita tidak perlu mengikut sangat stigma masyarakat, perlu ada semua sebelum age berapa-berapa. As long as we know we are good with our money, kita ada perancangan, kita ada long term goals, kita tahu memang kita belum beli nice landed house, tapi okay, by I age 35, everything dah settle down, I dah akan ada rumah. Dan masa I beli rumah tu, my saving is like dah ada berapa ratus ribu, contohlah ya. So, if kita tahu apa yang kita nak dan kita ada perancangan kewangan towards it, kita tak perlu rasa
nak beli kereta dan rumah cepat-cepat. Tapi if that's what you want, then you have to work harder for it lah. Baik, itulah jawapan ataupun kupasan yang telah pun diberikan oleh Kak Naf sebentar tadi. Terima kasih Kak Naf atas jawapan ataupun kesudian Kak Naf sendiri untuk hadir ke program kita pada kali ini. Mungkin ada kata-kata akhir dari Kak Naf sendiri? Oh, kata-kata akhir rasa banyak dah yang I rasa itu secara ikhlas lah I bagi tahu daripada pengalaman I yang tak berapa muda dah. Okay, so untuk anak-anak muda memang I would love to suggest please work harder lah. Work harder sebab bila you muda ni dia lain dengan bila you dah later on age ya. Dia lain. Dan kalau boleh kita janganlah buat kesilapan-kesilapan kewangan yang major ya. Kesilapan-kesilapan kewangan yang major ni akan menyebabkan cash flow gaji bulanan kita terganggu. Bila cash flow bulanan negatif, banyak benda kita tak boleh buat. Banyak benda yang kacau lah. Dan kita rasa stress. So always ada perancangan long term goals. See yourself in the future. 10 years nak jadi apa, 20 years nak jadi apa. How your money lah. Kalau kita cakap dari segi kewangan, macam mana duit anda pada masa tu. Okay, semua ni sebenarnya kita kena tulis lah. Jangan sekadar fikir dalam kepala, lepas tu kita lupa. So kita tulis. Tulis is powerful. Dan kepada anak-anak muda, there is no rush. You nak beli kereta ke, nak beli rumah dulu. Tengok keperluan dan kemampuan pada masa you nak beli tu. Alright, itu saja. Demikianlah antara pesanan dan juga nasihat yang terakhir yang diberikan oleh Kak Naf sebentar tadi. Namun enggang apa kepada enggang, orang apa kepada orang. Baiklah hadirin dan hadirat semua, kita sudah pun sampai ke penghujungnya. Maka selesailah sudah bual bicara kita sembang-sembang ASNB, iaitu dilema anak muda, rumah atau kereta. Saya mewakili pihak perwakilan ingin memohon ampun ataupun ingin mengucapkan terima kasih kepada kesudian Kak Naf atas kesudian untuk hadir ke majlis kami pada hari ini, dan segala kupasan yang telah diberikan oleh Kak Naf sebentar tadi saya yakin pasti mampu rungkaikan segala apa yang terbuku di dalam kalbu. Baiklah hadirin dan hadirat, saya mewakili Permodalan Nasional Berhad dan juga Amanah Saham Nasional Berhad ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang sudi bersama-sama kami dari awal sehingga ke akhir rancangan. Jangan lupa temu janji kita pada petang sahaja lagi. Kita ada lagi bual bicara yang kita akan nantikan untuk sama-sama kita cuplik, untuk kita aplikasikan dalam kehidupan seharian. Baiklah hadirin dan hadirat, dengan kata-kata itu, yang jauh itu waktu, yang dekat itu mati, yang besar itu nafsu, yang berat itu amanah, yang mudah itu berbuat dosa, yang sukar itu berbuat pahala. Ada mata pandanglah keindahan, ada mulut berbudilah pertuturan, ada hati berilah kesayangan, ada salah dan silap sudilah maafkan. Saya Zidane Zidan Aziz Desa ingin mohon maaf anda ada salah dan silap kerana tak dinamakan laut jika tidak bergelora, tak dinamakan manusia jika tiada salah dan silap dan tiada dosa. Assalamualaikum dan salam bahasa dan salam Minggu Saham buat semua.